Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nufazrin binti Muhammad Syahri dan hari ini saya akan membentangkan mengenai kertas konsep yang saya ingin ajukan, iaitu berkenaan strategi pembelajaran fizik dan faktor-faktor mempengaruhi pemilihannya. Pertama sekali, untuk latar belakang kertas konsep ini, seperti yang kita sedia tahu, adalah kemunculan fenomena revolusi industri 4.0, di mana kemunculan fenomena ini yang berlandaskan teknologi-teknologi canggih seperti kemunculannya artificial intelligence ataupun cloud sharing. Ia banyak memberi pengaruh terhadap industri-industri dan industri pendidikan tidak terkecuali daripada mendapat impak daripada fenomena ini. Kemunculan fenomena ini memberi kesan kepada keperluan industri terhadap kemahiran-kemahiran yang tertentu, yang mana kemahiran-kemahiran ini adalah seiring ataupun bersesuaian dengan revolusi industri 4.0. Berikut adalah senarai kemahiran yang akan menjadi permintaan oleh pihak industri pada tahun 2022 berbanding dengan tahun 2018 seperti yang telah dilaporkan oleh World Economic Forum 2018. Seperti yang kita dapat lihat, antara kemahiran yang semakin mendapat permintaan adalah pembelajaran aktif dan strategi pembelajaran, kreativiti, keaslian dan inisiatif, serta reka bentuk teknologi dan pengaturan acara. Untuk kertas konsep ini, kemahiran yang saya ingin tekankan adalah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran boleh didefinisikan sebagai teknik ataupun pendekatan yang digunakan oleh para pelajar dalam meningkatkan pemahaman pelajar terhadap sesuatu konsep yang dipelajari. Untuk konteks kertas konsep ini yang diberikan penumpuan terhadap mata pelajaran fizik, jadi strategi pembelajaran fizik didefinisikan sebagai teknik ataupun pendekatan yang digunakan oleh para pelajar dalam meningkatkan pemahaman pelajar terhadap sesuatu konsep fizik. Untuk kertas konsep ini, teori ataupun teori yang dipilih adalah teori pendekatan pembelajaran oleh Biggs 1988, di mana dalam teori ini terdapat 3 jenis pembelajaran, iaitu pembelajaran secara mendalam, pembelajaran secara pembukaan dan juga pembelajaran untuk pencapaian. Bagi pembelajaran secara mendalam, pelajar yang seringkali menggunakan pembelajaran secara mendalam ini, mereka mempunyai minat yang mendalam serta mereka merasakan nikmat dalam menyelesaikan tugasan pembelajaran yang diberikan. Dan pelajar ini juga seringkali akan melakukan penerokaan terhadap perkara yang dipelajari untuk membina lagi pemahaman mereka terhadap konsep tersebut. Pelajar ini juga dikatakan mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi terhadap subjek dan kesinambungan subjek tersebut dengan subjek-subjek lain. Dan teknik yang seringkali pelajar ini gemar untuk lakukan adalah pembelajaran secara sosial, di mana pelajar ini akan melakukan perbincangan dengan rakan-rakan ataupun guru-guru untuk mendapatkan pandangan yang berbeza. Untuk pendekatan pembelajaran yang kedua adalah pembelajaran secara pembukaan, di mana pelajar-pelajar yang sering menggunakan pembelajaran secara pembukaan ini adalah mereka yang melihat tugasan yang diberikan adalah sebagai satu tugasan yang disuruh dan perlu dilakukan untuk lulus. Dalam erti kata lain, mereka melihat tugasan tersebut sebagai satu keperluan yang mereka perlu lakukan untuk mereka lulus subjek tersebut. Mereka tidak memandang tugasan tersebut sebagai satu perkara yang akan mampu membina pengetahuan mereka.
Yang keduanya, pelajar ini adalah mereka seringkali menjadi pelajar yang pasif di dalam sesi pengajaran dan pembelajaran, dan mereka lebih gemar bekerja sendirian. Antara teknik yang seringkali digunakan oleh pelajar-pelajar ini adalah mereka menghafal perkara yang hanya akan dimasukkan dalam peperiksaan. Dalam arti kata lain, mereka tidak mahu mengambil tahu dengan lebih mendalam perkara yang telah dipelajari itu. Untuk pendekatan yang ketiga adalah pembelajaran untuk pencapaian, di mana untuk pendekatan ini, pelajar-pelajar ini lebih menumpukan kepada hasil pembelajaran mereka, di mana mereka belajar untuk mendapatkan grade pelajaran yang lebih baik. Mereka tidak belajar untuk mendalami pengetahuan tersebut. Sebagai contoh, dalam pertandingan, mereka tidak menghayati proses pembelajaran, tapi mereka hanya menumpukan kepada hasil. Okey, antara strategi yang sering digunakan adalah 1. Teknik pembelajaran yang teratur. 2. Bersaing dengan pelajar lain. 3. Mereka melakukan perkiraan yang tepat. 4. Mereka membuat nota yang kemas dan jelas. 5. Menggunakan masa dengan optimal, iaitu mereka menggunakan masa mereka hanya untuk belajar untuk mendapatkan grade pelajaran yang lebih baik. 6. Mereka melakukan perancangan awal. 7. Pembelajaran mereka adalah lebih terarah kepada matlamat mereka, iaitu untuk mendapatkan grade pelajaran yang lebih baik. Jadi berdasarkan tiga-tiga ini, berdasarkan teori Biggs tadi, terdapat 3 jenis pendekatan pembelajaran. Akan tetapi untuk kertas konsep ini, kita ingin melihat apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi pembelajaran fizik pelajar. Berdasarkan pembacaan yang telah dilakukan, terdapat 3 jenis faktor yang boleh diutarakan, iaitu pertama, peranan diri pelajar, kedua, peranan guru fizik, dan ketiga, peranan persekitaran. Untuk peranan diri pelajar, ia boleh dibahagikan kepada 3. Pertama adalah minat dan sikap pelajar terhadap fizik. Ia boleh dikatakan apabila seorang pelajar itu minat dan juga mempunyai sikap yang positif terhadap fizik, mereka tidak akan menggunakan strategi pembelajaran secara permukaan, iaitu surface learning. Sebaliknya, mereka akan menggunakan sama ada pendekatan secara mendalam ataupun pendekatan untuk pencapaian. Yang keduanya adalah tahap pendapatan ibu bapa, di mana jika ibu bapa mereka adalah mampu untuk memberikan ataupun menyediakan kemudahan dan ataupun keperluan pelajar untuk melakukan pembelajaran dengan baik, ia sedikit sebanyak akan mampu mempengaruhi strategi pembelajaran fizik mereka. Yang ketiga adalah tahap pendidikan ibu bapa. Terdapat kajian lepas yang telah menyatakan bahawa tahap pendidikan ibu bapa juga memberi peranan penting dalam pemilihan strategi pembelajaran pelajar. Sebagai contoh, jika ibu bapa tersebut mempunyai tahap pendidikan yang tinggi, secara tidak langsung anak-anak mereka juga akan mengikut jejak langkah mereka, kerana ibu bapa ini akan memberi galakan ataupun sokongan kepada anak-anak mereka untuk menceburkan ataupun memperkembangkan lagi ilmu pengetahuan mereka. Dan selain daripada itu, ibu bapa yang berpendidikan tinggi ini akan mempunyai strategi ataupun mereka mampu merancang pendidikan anak mereka berdasarkan pengalaman lepas mereka. Bagi faktor peranan guru fizik, terdapat 2 aspek yang boleh diberikan tumpuan.
Pertama adalah strategi dan pendekatan pengajaran yang digunakan oleh guru fizik dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, jika guru tersebut menggunakan strategi ataupun pendekatan pengajaran secara aktif, ia akan secara tidak langsung akan mempengaruhi teknik pembelajaran pelajar tersebut, di mana pelajar tersebut turut akan menggunakan active learning dalam ulang kaji mereka. Yang keduanya adalah galakan yang diberikan oleh guru. Apabila guru fizik tersebut memberikan galakan ataupun memberikan komen-komen yang positif terhadap pelajar, ia akan mampu menaikkan motivasi pelajar untuk terus belajar dengan baik. Yang ketiga ataupun faktor yang terakhir adalah peranan persekitaran. Bagi peranan persekitaran ini, saya bahagikan kepada dua, iaitu pertama adalah pengaruh rakan sebaya, kedua, kemudahan fasiliti di sekolah ataupun kelas. Pertama, untuk rakan sebaya, pengaruh dan ajakan rakan-rakan dalam pembelajaran akan memberi pengaruh terhadap strategi pembelajaran fizik pelajar. Hal ini kerana faktor rakan sebaya ini turut memberi kesan daripada segi motivasi pelajar juga. Yang keduanya adalah kemudahan fasiliti di sekolah dan kelas. Penyediaan kemudahan fasiliti seperti komputer, internet dan perpustakaan turut sedikit sebanyak memberi pengaruh kepada pemilihan strategi pembelajaran pelajar. Secara kesimpulannya, kajian terhadap strategi pembelajaran fizik dilihat sebagai satu keperluan untuk penambahbaikan kepada amalan pengajaran dan pembelajaran fizik di Malaysia. Ini kerana jika dapat dilihat pada keputusan SPM bagi mata pelajaran fizik untuk 2019, meskipun peratus mereka yang mendapat keputusan cemerlang itu semakin meningkat, akan tetapi keputusan untuk mereka yang mendapat keputusan gagal turut meningkat. Oleh itu, sebagai seorang pengkaji bagi bidang pendidikan ini, terutamanya untuk mata pelajaran fizik, ia adalah satu keperluan untuk kita lihat bagaimana pelajar-pelajar ini mempelajari ataupun macam mana mereka melakukan ulang kaji terhadap mata pelajaran fizik. Adakah ulang kaji yang mereka lakukan itu memberi satu kesan yang baik ataupun sebaliknya. Tambahan pula dengan fenomena revolusi industri 4.0 dan juga segala kemudahan teknologi canggih yang telah terdapat pada masa kini, seharusnya pelajar-pelajar ini menggunakannya ke arah kebaikan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.